Alright guys, oke kita sambung lagi pembelajaran kita. Oke, Tamadun Islam. Alright, jadi sekarang kita di tajuk 8.3 itu ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Alright, Nabi Muhammad ni seorang pemimpin. Apa ciri-ciri Nabi Muhammad ni, ketokohannya yang kita boleh contohi. Ya, kita sebagai umat manusia, tidak kira lah Muslim kan non Muslim kan, kita patut contohi. Oke ya, sebab dia penulis buku ni, dia kaji tentang tokoh-tokoh yang hebat di dunia ini. Jadi dalam bukunya itu dia senaraikanlah 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya, 100 tokoh yang the best lah. Dan nomor satu apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tokoh terbaik, maksudnya manusia terbaik lah yang pernah wujud di dunia ini dalam sejarah peradaban manusia. Alright. Penulis buku itu bukannya Muslim pun. Dia cuma ahli sejarah, dia kaji kan. Dia kaji tentang Nabi Muhammad. Alright, cikgu pun belum jumpa lagi buku tu secara personal, cikgu nampak di internet saja. Alright. Tapi memang daripada 100 tokoh itu, Nabi Muhammad yang nomor satu. Jadi apa ciri ketokohan Nabi Muhammad? Yang pertama iaitu pemimpin negara. Sewaktu Nabi Muhammad ni mula membentuk negara Islam Madinah, yang pertama negara Madinah, Nabi Muhammad berjaya merangka undang-undang. So kita mau bentuk sebuah negara ni, pertama mesti ada apa? Mesti ada wilayah. Ada wilayahnya sudah, ada Madinah. Ada penduduk. Ada penduduk Madinah. Lepas tu ada pemimpin. Pemimpinnya Nabi Muhammad. Dan mesti ada apa? Perlembagaan. Mesti ada undang-undang kan? Negara mesti ada peraturannya sendiri, ada undang-undang. Jadi Nabi Muhammad berjaya merangka Piagam Madinah. Piagam Madinah ni perlembagaan Madinah lah. Jadi dalam perlembagaan tu Nabi Muhammad berjaya atur negara Madinah itu, urus negara Madinah itu. Dan apa yang spesialnya, orang Madinah bukannya semua Islam. Ada yang bukan Islam. Dan mereka tidak dipaksa pun untuk memeluk Islam. Tapi kalau ikut perlembagaan, ikut undang-undang negara Madinah ini, umat Islam ada tanggungjawabnya sendiri. Yang bukan Islam pun ada tanggungjawabnya sendiri. Alright? Jadi dijaga semuanya. Alright? Itu ketokohannya. Dan dari segi sebagai pemimpin negara di peringkat antarabangsa, Nabi Muhammad ni diiktiraf, dihormati oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya pada masa itu. Contohnya Nabi Muhammad hantar wakil atau misi dakwanya ke luar negara, sampai ke Habsyah, sampai ke Mesir, sampai ke Parsi, sampai Bazin, diantar ke negara-negara yang sekitar Madinah pada masa itu. Alright? Antar dakwah. Antar wakil. Kau pergi Mesir, pergi jumpa Raja Mesir, ajak dia untuk menerima Islam, terangkan dia tentang Islam. Right? And then ini ada sedikit glosari ni yang di buku teks ni kan. Ni itu Al-Quran. Al-Quran ni kitab suci yang diturunkan. Ni wahyu, apa yang kata-kata, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril daripada Tuhan kan, dihafal oleh Nabi Muhammad. Diceritakan kepada sahabat pun hafal tu ayat-ayat Al-Quran tu. Memang tebal lah kan. Orang dulu tu ingatannya kuat. Jadi zaman Khalifah Utsman barulah Al-Quran itu dibukukan, ditulis di buku. Sebelum ni dihafal ya, semua simpan. Tapi zaman Utsman ni ramai yang penghafal Al-Quran ni mati semuanya. Mati dalam perang. Jadi untuk pelihara tu Islam tu, ajaran wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad pun sudah tiada pada masa itu. Jadi dibukukanlah. Tapi jangan risau, walaupun kalau semua Al-Quran pun dibakar di dunia ini pun, kan tetap Al-Quran tu disimpan dalam memori umat Islam. Sebab Al-Quran adalah kitab yang paling banyak, satu-satunya buku di dunia ini yang paling banyak, yang dihafal oleh berjuta manusia. Even budak 7 tahun pun boleh hafal Al-Quran. Apalagi bahasa Arab. Yang spesialnya bahasa Arab ni kau boleh baca, tapi walaupun kau tidak faham tu bahasa. Kan contohnya majoriti Muslim boleh baca Al-Quran, tapi tidak semestinya orang faham Al-Quran. Terbalik pula dengan bahasa Cina. Kalau kau boleh cakap bahasa Cina, belum tentu kau boleh baca tulisan Cina. Tapi kalau bahasa Arab ni, kau boleh baca tulisannya, walaupun kau tidak faham maksudnya. Itu spesialnya bahasa Arab ni. Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Ditanya. Adakah Islam itu untuk orang Arab? Bukan. Bahasa Arab ni bahasa yang terpelihara. Maksudnya kalau Nabi Muhammad pun kan, bahasa Arab yang digunakan zaman Nabi Muhammad masih lagi sama dengan bahasa Arab yang digunakan sekarang, tidak berubah. Tidak sama dengan bahasa lain.
Ya, macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu dulu kalau mana sama dengan sekarang kan. Kalau hang tua dia kasi hidup balik bercakap sama kita kan. Kita pun tak tahu apa yang hang tua cakap zaman Melaka tu. Kayak bahasa dorang. Kita pun dorang pun tak faham bahasa kita. Okay, walaupun sama-sama Melayu. Ya, lepas tu istilah hadis. Apa tu hadis? Hadis tu perkataan atau perbuatan ataupun pengakuan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat. Yang diriwayatkan maksudnya yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Oleh para sahabat. Contohnya Nabi cerita dengan para sahabat. Solatlah, bayarlah zakat, tunaikan haji. Macam mana? Jadi Nabi Muhammad ajarlah. Para sahabat hafal. Lepas tu para sahabat tulis. Ini penerangannya. Sebab dalam Al-Quran disuruh solat 5 waktu kan. Tapi tidak dicerita detail macam mana solat kan. Jadi hadis inilah yang menerangkan Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran mau cerita detail macam mana tebalnya Al-Quran tu berapa kan. Ini pun sudah tebal kan. Apatah lagi kalau cerita detail. Hadis lah ni yang menerangkan Al-Quran. Alright. And then ciri kedua tadi pemimpin negara kan. Sekarang pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad ni sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menekankan aspek akhlak, akidah, syariah. Akhlak ni kau punya sifat lah. Akhlak baik. Kau punya moral. Dan akidah ni kau punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan syariah ni kau tentang undang-undang Islam, peraturan Islam. And then lepas tu sebagai pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad menekankan konsep syura. Syura ni maksudnya bermesyuarat, berunding. Musyawarah. Musyawarat kan, berunding. Apa-apa pun semua kena bincang, mesyuarat. Alright. And then Nabi Muhammad juga menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Di Madinah ni ada 2 kaum, Muhajirin kan ada satu Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad satukan 2 kaum yang kan orang kan berpuak-puak kan. Jadi Nabi Muhammad yang bersaudarakan mereka. Nabi Muhammad ajar kita dalam Islam tidak kira kaum apapun kita semua bersaudara. Alright. And then toleransi, semangat hormat menghormati. Itulah yang Nabi Muhammad terapkan dalam masyarakat Islam. Dan pembangun ekonomi. Perdagangan dan hubungan luar. Nabi Muhammad berdagang dengan negara-negara lain, Yaman dan Syam. And then pertanian. Galakkan penduduk untuk bercocok tanam. Berniaga. Guna konsep sistem ekonomi Islam. Cari rezeki yang halal. Hapuskan penindasan, penipuan, riba tu semua. Dan pengurusan tanah. Nabi Muhammad menggalakkan umat Islam untuk membangunkan tanah-tanah terbiar. Banyak tanah kosong bangunkanlah. Bertani penternak ke. And then pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Nabi Muhammad masa berhijrah ke Madinah kan untuk gerakkan ekonomi orang Islam ni. Nabi Muhammad panggil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni seorang pakar bisnes. Orang ni kira ni dia tauke lah, memang bos-bos lah ni kan. Memang pakar bisnes. Dia bangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam pada masa itu. Itu caranya. So Madinah pada masa itu dikuasai oleh orang Yahudi kan. Orang Yahudi yang kaya raya di sana kan. Jadi untuk bangunkan ekonomi Islam kena berniaga, kena bisnes. Sebab tu dalam Islam sangat digalakkan untuk berniaga. Alright, seterusnya pemimpin tentera. Ini paling best, pemimpin tentera. Nabi Muhammad banyak berperang. Kenapa berperang? Berperang bukannya suka-suka, sebab diserang oleh musuh-musuh Islam. Banyak orang yang menyerang. Siapa yang menyerang? Yang pertama orang Arab Quraisy dari Mekah tu. Mereka yang menyerang orang Islam di Madinah. Padahal Nabi Muhammad tu bukan orang lain, keluarga dorang juga kan, kerabat-kerabat dorang juga. Berasal dari Mekah. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah bentuk negara Islam. Jadi orang yang di Mekah ni tak puas hati, serang orang Islam. Banyak. Jadi Nabi Muhammad bila perang, Nabi Muhammad yang paling depan. Biasanya kalau paling depan general-general kan. Raja di belakang, berdiri di tempat tinggi menengok. Tapi bukan, Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad yang paling depan berperang. Dan para sahabat semua jaga Nabi. Nabi Muhammad cedera, luka perang, pernah patah gigi semasa perang. So Nabi Muhammad berada di depan. Dan Nabi Muhammad adalah mastermind, maksudnya general perang lah pada masa itu. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Yang belajar pendidikan Islam ada belajar secara detail nih. Bila perang Badar, perang Uhud ni semua ni. Tapi untuk sejarah cukup kamu tahu Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin tentera. Alright, bukan calang-calang ya. Fighter juga Nabi Muhammad ni. Lawan juga. Bukannya duduk siap bagi arahan. Pergi perang, bukan macam tu. Nabi Muhammad sendiri paling depan mengetahui peperangan. Alright. Jadi itu saja ciri-ciri Nabi Muhammad, ketokohannya.
sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi, dan juga sebagai pemimpin tentara. Alright, banyak lagi cerita tentang, banyak buku ditulis. Nabi Muhammad adalah tokoh yang di dunia ini yang paling banyak buku ditulis khas untuk cerita pasal Nabi Muhammad. Tidak kira lah daripada dunia Islam, dunia Barat, banyak yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Banyak buku yang cerita tentang Nabi Muhammad. Itulah spesialnya manusia ini. Nabi Muhammad. Alright. Itu saja, kita jumpa lagi di video akan datang. Video akan datang, tajuk ini kita akan belajar tentang apa lagi nih. Apakah sumbangan Islam, tamadun Islam terhadap dunia kita ini? Apa sumbangan tamadun Islam? Ada banyak sebenarnya, panjang ceritanya. Kita cerita di video yang akan datang. Alright, terlihat. Selamat mengulang kaji. Cukuplah satu hari satu video kamu belajar kan, satu subtopik. Satu. Right, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.